Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 21 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 31 Julai 2021, kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Para pelajar sekalian, kita masuk kepada hadis yang ke-14. Hurmatu damil muslim. Kehormatan darah seorang muslim. Darah orang ini tidak boleh ditumpahkan semena-menanya. Maksud hormat darah di sini iaitu tak boleh kita bunuh orang dengan sewenang-wenangnya tanpa ada keizinan dari syarak. Itu maksud hurmatu damil muslim. Darah. Dia tak kata nyawa, dia kata darah. Para pelajar sekalian, hadis yang ke-14 ini, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal menumpahkan darah seseorang muslim yang telah bersaksi la ilaha illallah wa anni rasulullah, kecuali dengan 3 perkara, 3 sebab. Kalau ada 3 sebab ni, maka orang tu boleh dibunuh oleh pemerintah Islam. Bukan kita sendiri pergi bunuh orang, jangan. Masalah pelaksanaan ini mesti dibuat oleh wali ataupun disebut dengan nama waliul amri. Pemerintah. Pemerintah yang boleh jatuh hukum. Kalau setiap orang jatuh hukum, dia panggil fauda. Dunia ni macam tak ada pemimpin. Tak ada pemimpin. Yang pertama, as-sayyibu zani. Seorang yang pernah berkahwin tetapi dia telah melakukan zina, maka orang ini boleh dibunuh. Wan nafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Orang ni bunuh orang tanpa hak, dengan sengaja, maka dia boleh dibunuh. Yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agama, dia panggil murtad dan memisahkan diri daripada jama'atul muslimin. Dia pergi ikut kumpulan lain dah, kumpulan yang kafir. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Mana hadis ini sangat jelas. Sahih, kesahihannya sudah jelas. Kita berpindah kepada ahammiyatul hadis, kepentingan hadis ini. Hadis yang mulia ini merupakan suatu penjelasan tentang keislaman yang amat agung dan merupakan suatu kaedah pensyariatan, tasyri' yang telah ditetapkan hukumnya di dalam memelihara kehidupan seorang muslim. Selagi mana seorang muslim itu seorang insan yang selamat dan sejahtera daripada melakukan kekacauan dan gangguan yang memudaratkan keamanan masyarakat Islam dan keselamatan setiap individu dalam masyarakat yang tersebut. Ini dia panggil, ini kepentingan kita.
Namun apabila kehidupan seorang individu itu menjadi ancaman terhadap kehidupan jamaah, maknanya masyarakat satu negara itu diancam, diganggu oleh seorang, iaitu apabila ia ditimpa oleh penyakit yang hilang sifat kemanusiaannya serta terhapus keadaan fitrahnya, maka jadilah ia seumpama bakteria, virus yang berbahaya yang memudaratkan tubuh satu umat dan merosakkan agama, akhlak dan kehormatan umat ini. Tersebar dalam kalangan umat itu kejahatan dan kesatan yang berpunca darinya. Mana dia seorang ni macam virus. Macam kita ni COVID ni. Seorang dia pun kalau masuk satu kampung habis kena lockdown. Kan? Kena PKPD dia panggil. Mana berpunca darinya, dalam keadaan sedemikian, gugurlah haknya untuk terus hidup dalam umat, di kalangan umat. Kita boleh masuk di dalam tanah. Oleh itu, kewujudannya dalam umat ini menjadi halal untuk dihapuskan dan wajib dimusnahkan agar masyarakat Islam terus hidup dalam keadaan aman dan selesa. Al-Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Al-Faqih berkata mengenai kepentingan hadis ini. Hadis ini adalah daripada kaedah-kaedah yang amat penting disebabkan kaitannya dengan perkara yang paling penting, iaitulah darah dan nyawa manusia. Ia merupakan suatu penjelasan tentang apa yang halal dan apa yang tidak halal tentang darah tersebut. Iaitu apabila darah seorang Muslim itu menjadi halal untuk ditumpahkan dan sebaliknya tidak halal untuk diusik. Ini adalah disebabkan asal darah itu ianya terpelihara, tak boleh ditumpahkan dengan sewenang-wenangnya. Begitu juga hukumnya dengan akal, kerana akal itu telah diciptakan demi menentukan kelangsungan seorang insan itu sebagai ciptaan Allah yang telah diciptakannya sebagai sebaik-baik ciptaan. Allah Ta'ala cipta manusia ni ahsan takwim, sebaik-baik kejadian, ciptaan. Itu kepentingan hadis. Kita berpindah pergi kepada lafaz hadis. Lafaz hadis ni dikata apa? La yahillu damin, tidak halal darah. Iaitu tidak halal ditumpahkan darah, maksudnya tak halal kita bunuh orang. Kita halal kita bunuh orang. Kecuali 3 perkara, maknanya 3 sebab. 3 sebab ni maka bolehlah dihapuskan orang itu dari mana? Dari atas muka dunia ni. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Orang yang bunuh orang, maknanya nyawa dibalas dengan nyawa, itu maksud dia. Yang kedua, as-sayyibuz zani. Seorang yang sudah pernah berkahwin tetapi dia melakukan zina. Tak kiralah dia isteri dia masih wujud ke, sudah bercerai ke, isteri dia mati ke, yang penting dia telah merasai nikmat perkahwinan yang halal. Kalimah ini boleh disebutkan di atas lelaki atau perempuan dua-dua sekali. Laki ke perempuan yang pernah berkahwin. Maka zina, apa maksud zina? Iaitulah perbuatan keji, iaitu persetubuhan haram di antara seorang laki-laki dan seorang wanita tanpa akad nikah yang sah. Maka dia jadi zina. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, dalam lafaz Tirmizi al-mufariqu minad-din, orang yang keluar dari agama. Itu jelas. Al-mufariqu minad-din itu jelas. Daripada perkataan al-muruq dengan makna al-muruq dengan makna keluar. Yang dimaksud dengan agama di sini ialah agama Islam. Maknanya siapa yang meninggalkan agama Islam setelah dia jadi Islam, maka dia boleh dibunuh. Dia panggil dalam bahasa dia panggil undang-undang murtad. Al-mufariqul jin artinya orang meninggalkan jamaah muslimin, jamaah umat Islam seluruhnya, bukan kumpulan Islam parti lah. Dalam perbincangan kita ini tentang fiqhul hadis, fiqh hadis ini Tuan Syekh kita bawa kepada kita 6 perkara. Kita ambil secara ringkas, insya-Allah sempat dengan masa. Yang pertama, hurmatu damil muslim.
kehormatan darah seorang Muslim. Sesiapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan berikrar dengan kewujudan Allah, ikrar mana mengakui kewujudan Allah Azza wa Jalla dan mengiktiraf dan kesannya, maknanya bila kita mengaku beriman, kesan dia tu kena ada. Mengaku saja tak ada kesan, itu iman munafik nama dia, wal'iyazubillah. Maknanya kita beriman dan kesan dia, dan membenarkan kenabian penghulu segala rasul, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengiktirafi akan risalahnya, maka terpeliharalah darah, jiwa dan kehidupannya. Tidak harus bagi seorang atau tidak halal baginya untuk menumpahkan darah orang Muslim atau menghapuskan nyawanya. Pemeliharaan ini kekal sebagai suatu yang lazim, yang mesti bagi seorang Muslim. Pemeliharaan ini tidak boleh direntap darinya atau diangkat darinya, melainkan jika beliau melakukan salah satu daripada 3 jenayah yang disebut. Setiap jenayah ini disebabkan keadaannya mengangkat pemeliharaan itu daripada si pelakunya, menghilangkan kekebalan, immunity seorang Muslim, dan menyebabkan darahnya halal untuk ditumpahkan. Jenayah itu iaitulah yang pertama, membunuh satu jiwa dengan sengaja tanpa hak. Dia ada jalan. Yang pertama dia bunuh orang. Syarat yang kedua sengaja. Yang ketiga tak ada hak. Kita tengok nanti sengaja tak sengaja macam mana. Yang ketiga berzina lagi setelah dia sudah berkahwin. Yang ketiga murtad, meninggalkan agama. Jadi 3 ni menyebabkan darah orang itu boleh ditumpahkan. Kita berpindah kepada fiqh yang kedua, ar-rajmu, hukuman rejam. Ini di antara isu kontroversi di antara pendakwah-pendakwah kita ni. Ada yang memperjuangkan undang-undang hudud dan jenayah-jenayah ini untuk dilaksanakan, ada yang mengatakan tidak sesuai. Dan hukuman rejam ini sudah tidak ada dalam Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda baik-baik. Ajma'a al-muslimun. Tuan Syekh ni kata ajma'a, mana ijma' kaum muslimin bahawa hukum had bagi seorang yang telah berkahwin kemudian dia melakukan zina, dia panggil zina al-muhsan, adalah direjam sehingga mati kerana beliau telah melewati batasan kehormatan orang lain dan terlibat melakukan kekejian perbuatan zina selepas dikurniakan nikmat berseronok-seronok dan kesedapan yang halal oleh Allah Azza wa Jalla. Mu ada sudah kahwin, mu tahu benda ni, nak pergi buat benda haram. Kenapa? Namun beliau berpaling daripada perkara halal dengan melakukan perkara keji dan melakukan jenayah ke atas kemanusiaan dengan merosakkan nasab dan keturunan manusia serta mengingkari larangan Allah SWT sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ayat Quran Tuhan kata jangan pergi berzina, dekat pun sudah tidak boleh. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32. Al-Muhsan di sini adalah seorang merdeka, ini syarat al-ihsan. Seorang itu dikira sudah berkahwin, apa kriteria dia? Dia seorang yang merdeka, sudah baligh, berakal, yang menyetubuhi atau yang disetubuhi di bahagian kubul dengan pernikahan yang sah. Maka barulah dia jadi muhsan. Kalau dia berzina lepas pada itu, rejam. Hukuman rejam ini telah sabit daripada sabda Nabi SAW dan tindakannya. Jadi kalau kita kata tak jelas dalam Quran, tuan-tuan tanda. Saya nak para pelajar tanda, catat berapa riwayat yang sahih yang menunjukkan Nabi SAW telah menjatuhkan hukuman rejam kepada sahabat yang terjebak dengan masalah ini.
hukuman ni sabit. Telah diriwayatkan oleh jamaah, mana jamaah ni riwayat oleh ramai ulama hadis, bahawa Nabi SAW telah merjam, tanda ni, rajama Ma'izan. Nabi telah merjam seorang laki-laki bernama Ma'iz. Dia tulis sini laki suku, bukan suku. Nama dia Ma'iz radhiyallahu anhu. Ma'iz ni dia datang jumpa Nabi, dia mengaku dia berzina. Nabi tak nak dengar. Nabi kita berpaling ke arah dia. Dia mengaku juga. Akhir sekali dia rejam. Satu. Yang kedua, peristiwa yang diriwayat juga oleh Al-Jamaah bahawa Nabi SAW bersabda. Nanti dulu. Ma'iz satu. Yang kedua, kita ni tinggal. Tulis, para pelajar tulis. Peristiwa yang kedua, Nabi SAW amara birajmi al-ghamidiyah. Nabi arahkan sahabat rejam seorang perempuan dari kabilah al-ghamidiyah. Ini nombor dua. Yang ketiga, bahawa dalam kitab ini, apa yang diriwayat oleh Al-Jamaah bahawa Nabi SAW bersabda kepada Unais, "Ughdu ya Unais ila mra'ati haza. Fa ini i'tarafat farjumha." Jadi bila orang ni mari beritahu ada berlaku perzinaan, Nabi hantar seorang sahabat nama dia Unais. Tasghir daripada Anas jadi Unais, anak kecil. Pergi jumpa wanita yang dituduh itu, jika beliau mengaku telah berzina, maka rejamlah dia. Maka Unais pergi menemui wanita itu, lalu wanita itu membuat pengakuan. Lalu Rasulullah SAW pun memerintahkan wanita itu dirjam. Berapa peristiwa sudah ada? 3. Periwayat yang masyhur dalam hadis-hadis, Nabi kita yang bersifat rahmatan lil alamin, kita duk canang rahmatan lil alamin ni macam tak kena buat, tak payah buat undang-undang hudud lah, nampak kasar. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi yang bersifat rahmatan lil alamin, tangan yang sangat lembut, lebih lembut daripada sutera, tangan itulah yang menjatuhkan hukuman rejam kepada penzina. Catat di sini. Kemudian yang keempat, hukuman rejam terdapat dalam Al-Quran yang telah dinasahkan lafaznya. Bacaan dia macam ni. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha. Farjumuhuma. Tengok. Memang naskah ni ada masalah. Tambah mim. Farjumuhumal battah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Orang tua wanita dan laki-laki yang sudah tua sekiranya berzina, maka rejamlah kedua-duanya sebagai hukuman daripada Allah, dan Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Tapi undang-undang ini telah dimansuh, ayat ini telah dimansuhkan bacaan. Namun hukumnya berjalan. Bacaan dia dimansuhkan, tapi hukuman dia berjalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mengeluarkan hukuman rejam dari Al-Quran dengan firman Allah Ta'ala, "Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir." Wahai ahli kitab, sungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak daripada isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Puak-puak Yahudi dia sembunyi hukum. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya daripada Allah dan kitab yang menerangkan. Surah Al-Ma'idah ayat 15. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Faman kafara birrajmi faqad kafara bil Quran." Sesiapa yang engkar terhadap hukuman rejam, maka sungguhnya beliau telah engkar terhadap Al-Quran daripada sumber yang tidak diketahuinya. Kemudian beliau membaca ayat ini dan berkata, adapun rejam adalah perkara yang mereka sembunyikan. Di antara yang disembunyikan oleh
pendeta-pendeta, padri-padri Yahudi, iaitulah ayatul rajmi, ayat rejam dia sembunyikan. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i wal Hakim wa qala sahihul isnad. Itu tafsir Ibnu Abbas kepada ayat ini. Baik para pelajar sekalian, panjanglah perbahasan. Orang kata rejam ni terlalu dahsyat sangat, teruk. Tak sampai hati kita nak rejam, kita kata payahlah sikit. Sebab yang mensyariatkan undang-undang ini Allah Azza wa Jalla. Yang telah melaksanakan undang-undang ini Nabi SAW. Nak kata apa? Baik, kenapa dia dinasahkan bacaan? Kata di para ulama, Allah Ta'ala tak nak burukkan watak, wajah orang tua di kalangan umat ini. Kalau tidak, budak-budak duk baca Quran dalam sembahyang, dalam solat, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya. Apa kata kalau dia buat di situ? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, orang tua laki-laki, orang tua perempuan kalau dia berzina, hei, kita dengar pun rasa tak sedap telinga kan. Jadi maka Allah dinasahkan tilawah tapi kekal hukum. Baik para pelajar, kita berpindah kepada fiqh yang ketiga, al-qisas. Apa dia qisas? Balas bunuh. Itu makna qisas. Qisas makna balas bunuh. Kaum muslimin, ajma'al muslimun telah sepakat bahawa sesiapa telah membunuh seorang muslim dengan sengaja, kaedah dengan sengaja itu besar, dengan sengaja, maka ia berhak ke atas hukuman qisas, iaitu ia wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka dalamnya, dalam Taurah, bahawasanya jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa. Surah Al-Ma'idah ayat 45. Hukuman sedemikian dilaksanakan bertujuan. Ini dia panggil maqasid. Dilaksanakan bertujuan supaya kehidupan manusia aman daripada kejahatan. Orang yang suka bunuh orang, kita bunuhlah dia. Kalau biar lagi atas dunia ni banyak masalah. Firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan dalam pelaksanaan hukum qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang yang berakal. Kalaulah tak ada undang-undang balas ni, orang sewenang-wenangnya nak marah dia bunuh orang, nak marah dia pukul orang. Tapi dengan ada undang-undang ni, mereka tak berani nak buat. Jangan mati. Allah kata walakum fil qisasi hayah. Undang-undang qisas ini menyebabkan orang lain hidup dalam keadaan aman, tenang. Jangan duduk berasa pandai kita daripada Allah, jangan. Surah Al-Baqarah 179. Seorang mukallaf dibunuh sekiranya mereka telah membunuh satu jiwa tanpa hak dan dengan sengaja. Sama ada yang membunuh atau dibunuh itu laki-laki atau wanita, sama je. Berdasarkan riwayat dalam kitab Amr bin Hazmin daripada Nabi SAW, innar rajula yuqtalu bimra'atin. Sesungguhnya laki-laki itu dibunuh setelah beliau membunuh seorang wanita. Tak kira lah, maknanya wanita dibunuh oleh laki-laki, maka laki-laki itu kita kena bayar qisas pada dia. Kalau tidak bahaya, contoh wanita dengan wanita kelahi. Kalau wanita bunuh kena balas bunuh, maka dia upah laki-laki bunuh. Ini dipanggil banyaklah. Pintu-pintu kerosakan itu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat ini. Dan yang sahih bahawa Nabi SAW telah membunuh seorang Yahudi yang telah membunuh seorang hamba wanita. Maknanya dalam ayat ini Yahudi dibunuh dengan sebab dia bunuh orang perempuan. Hukuman qisas gugur apabila si pembunuh diampunkan oleh wali-wali yang kena bunuh. Ini kita kena ingat ni para pelajar sekalian. Yang boleh menggugurkan undang-undang hukum qisas ini bukan kerajaan,
bukan siapa-siapa pembesar, tapi wali dia. Keluarga si mati kata tak apalah, kita maafkan. Dia maaf tu boleh maaf saja, ataupun maaf dengan ganti rugi. Nah, itu dipanggil maaf. Al-afu. Para ulama kaum muslim yang bersepakat di atas wajibnya qisas sekiranya orang yang membunuh dan kena bunuh itu kafir. Dua-dua itu kafir belaka. Dan mereka berselisih pendapat sekiranya orang yang kena bunuh itu kafir, bukan harbi. Kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang ada kenalan dalam negara kita. Dan orang yang diberi perlindungan, dia panggil musta'min. Orang yang minta keamanan. Maka satu kumpulan daripada ulama berpendapat dari kalangan mereka, iaitulah ulama Al-Hanafi, bahawa wajib qisas ke atasnya demi beramal dengan umum firman Allah Ta'ala, innan nafsah bin nafsi. Nyawa balas dengan nyawa. Abu Hanifah kata tak kira. Dia kafir ke dia Islam, asalkan bunuh dia, bunuh. Jadi nampaknya pandangan mazhab Abu Hanifah ni relevan lah dengan zaman kita gini. Orang kafir kalau tidak dia kenapa pula? Dan berdasarkan umum sabda Nabi, an-nafsu bin nafsi. Nyawa dibalas dengan nyawa. Maka sekumpulan ulama lain pula berpendapat dalam kalangan mereka, ulama mazhab Syafi'i, ulama Hambali dan ulama Maliki, bahawa seorang Muslim yang membunuh orang kafir tidak dikenakan qisas secara mutlak. Mereka berhujah dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya daripada Nabi SAW, wala yuqtalu muslimun bikafir. Tidak boleh dibunuh seorang Muslim sekiranya dia membunuh seorang kafir. Mereka beriktibar dengan hadis ini sebagai mengkhususkan lain-lain hadis yang bersifat umum dan periwayatannya mengenai nyawa dibalas dengan nyawa. Jadi kita kena, hadis ini seolah-olah macam taksis. Nyawa dengan nyawa tu, nyawa mana? Tak masuk nyawa kafir. Itu dipanggil perbahasan ulama. Jumhur fuqaha, mana majoriti ulama berpendapat bahawa seorang bapa tidak dibunuh sekiranya ia membunuh seorang anaknya. Dan yang demikian itu telah sahih daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ayah bunuh anak, tak boleh kita balas bunuh dia balik. Kata di ulama, orang yang menjadi sebab kepada wujud seseorang, jangan pula dia menjadi sebab kepada hilangnya orang tu. Mana sebab wujud anak tu siapa? Ada bapa. Maka anak jangan menjadi sebab kepada hilangnya bapa dia. Jadi kalau ayah bunuh anak, tak boleh dibalas bunuh, cuma kerajaan kena ambil tindakan. Bukan lepas saja. Tak ada lah undang-undang Islam lepas saja, tidak. Tapi kita ada tindakan, ada enactment lain, akta lain yang kena pakai. Banyak kita berpindah kepada perkara yang keempat, dia panggil haddur riddah. Had ar-riddah, hukuman kepada orang yang murtad. Ulama Islam ajma'al muslimun telah bersepakat bahawa seorang laki-laki apabila telah murtad dan kekal dalam kekafiran dan tidak kembali ke dalam pelukan agama Islam selepas diminta bertaubat, maka beliau hendaklah dibunuh sebagaimana telah datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Hadis Nabi yang telah diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Ahlus Sunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama, yakni murtad, bunuhlah dia. Mereka berselisih pendapat mengenai hukuman qisas ke atas wanita apabila si wanita itu murtad. Pancung ke tak pancung? Maka majoriti ulama berpendapat bahawa wanita itu hendaklah dibunuh. Sebagaimana seorang laki-laki juga laki-laki dibunuh berdasarkan umum dalil-dalil mengenainya. Man baddala dinahu, Nabi tak cakap laki-laki ke perempuan. Pancung. Ulama mazhab Hanafi berkata, wanita tidak dibunuh. Adapun beliau hendaklah dikurung sehingga memeluk agama Islam kembali atau dibiarkan sehingga mati dalam kurungan tersebut. Abu Hanifah kata bunuh tak? Penjara seumur hidup. Kalau tak mengaku,
nak masuk Islam balik, penjara seumur hidup. Mereka berhujah dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lainnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang membunuh kaum wanita di dalam peperangan tanpa membezakan antara wanita kafir asli atau kafir secara murtad. Jadi dia berhujah dengan itu. Nabi kita larang bunuh wanita. Jadi dalam ni tak bolehlah bunuh. Itu hujah mazhab Hanafi, tuan-tuan kena ingat. Tapi majoriti ulama kata apa? Bunuh. Kita berpindah kepada masalah yang kelima, tarikus salah. Ini penyakit berat yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Hukum orang yang meninggalkan solat. Apa hukum orang yang tak solat? Wa ajma'al muslimun ala anna man taraka as-salata jahidan biha faqad kafara. Ijma' ulama Islam, seorang muslim meninggalkan solat dengan sengaja dan ingkar. Orang ni tak semaya. Bila orang cakap dia kenapa tak solat? Apa susah awak? Apa peduli dengan aku? Aku tak solat pun bukannya lapar, boleh kenyang juga. Bukannya apa ni, dia main-main lah. Mana dia engkar kewajipan solat. Itu dia panggil jahid. Jahid bukan jahid dengan ha, jahid maknanya engkar. Maka orang ni sudah dikira murtad. Maka beliau telah kafir dan diiktibarkan sebagai murtad dan hendak dikenakan hukuman had ke atasnya. Itu yang pertama. Baik. Wa amma iza tarakaha kaslan. Adapun sekiranya beliau meninggalkan solat kerana malas, sedangkan beliau mengakui akan kefarduan solat. Dia tahu solat itu wajib tapi dia malas nak buat. Macam sebahagian orang sekarang. Maka para ulama telah berbeza pandangan mengenainya. Mazhab jumhur, makna majoriti ulama, ialah bahawa hendaklah diminta bertaubat. Panggil dia suruh taubat, kurung dalam penjara. Maka jika tidak mau bertaubat, tak mau, dia kata solat tak wajib juga, maka hendaklah dibunuh sebagai hukuman had ke atasnya. Bukan disebabkan kekufurannya, dia bukan kafir, tapi dia panggil hukum hudud. Mazhab Imam Ahmad Hanbali dan beberapa orang ulama mazhab Maliki berpendapat hendaklah beliau dibunuh disebabkan kekufurannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, majoriti ulama kata tidak kafir, orang tak semaya ni, tapi fasik. Suruh dia taubat, tak mau taubat, kena pancung. Mazhab Hanbali kata dia kafir, mati dia tu mati kafir. Tuan-tuan dan puan-puan, apa beza dua ni? Bezanya jauh juga. Orang yang mati kafir, murtad, macam mazhab Hanbali kata tu, maka selepas kita pancung dia, kita ambil dia, bungkus-bungkus ditanam mana-mana. Tidak diuruskan sebagai seorang Muslim. Harta-harta dia pun tak boleh dipusakai sebab dia kafir. Itu kesan dia. Adapun yang mengatakan dia mati fasik, tidak murtad, maka diuruskan mayat dia macam orang Islam. Kena mandi, kena kafan, kena salat, dan boleh dibahagikan harta pusaka dia macam biasa. Dia tak salat, dosa dia, itu dia dengan Allah. Biar dia selesai dalam kubur dengan Tuhan. Kita atas dunia ni tak nak buat apa dah. Itu beza di antara dua mazhab. Mazhab Abu Hanifah pula, beliau hendaklah dikurung sehingga ia bersolat atau mati dalam kurungan sebut, dan dikenakan hukuman ta'zir dalam waktu ia dikurung dengan pukulan atau sebagainya. Mazhab Hanafi kata kita penjara seumur hidup, lagi tak solat kita boleh pukul dia. Firmanullah Ta'ala, wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Serta dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surah Ar-Rum ayat 31.
Dan firman Allah Ta'ala, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Dan jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama. Taubat, boleh. Surah At-Taubah ayat 11. Sabda Nabi SAW, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Pemisah di antara seorang laki-laki itu dengan kekufuran ialah meninggalkan solat. Maknanya kalau dia tak solat, kufurlah dia. Fahaman begitu hadis ini, mafhum hadis. Rasulullah riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Sabda Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian di antara kami dan mereka ialah solat. Mana kami itu agama ni, dengan seorang itu solat. Sesiapa meninggalkan solat, sungguhnya dia telah kufur. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Ini dalil-dalil yang menunjukkan kewajipan solat dan hukuman yang dikenakan ke atas orang yang meninggalkan solat. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada masalah yang keenam. Siapakah yang berhak melaksanakan undang-undang ini? Melaksanakan, pelaksana dia panggil. Wali kepada orang yang kena bunuh hendaklah melaksanakan qisas dengan perintah daripada hakim. Setelah dilaksanakan, maka wali dia boleh buat keputusan nak ke tidak. Begitu juga orang yang murtad dan orang yang muhsan yang berzina, hakim hendaklah melaksanakan perintah ke atas hukuman terhadap dua orang ini. Maka jika wali telah melaksanakan qisas tanpa keizinan daripada hakim, dia geram sangat, dia pergi bunuh kawan tu. Sudah. Atau orang murtad dan si muhsan yang berzina telah dibunuh tanpa perintah daripada hakim, maka si wali dan orang yang membunuh itu dikenakan ta'zir. Ta'zir ni mana undang-undang kena ikhlas penjara ke, kena sebab ke apa dia, kena denda ke, itu dipanggil ta'zir. Kerana mereka telah bertindak di luar bidang kuasa mereka dengan melampaui kuasa hakim, mereka tidak dibunuh. Kerana pembunuhan yang telah mereka lakukan itu hak betul. Sebab orang berzina boleh dibunuh, orang murtad boleh dibunuh. Cuma mereka telah mendahului pemerintah. Tujuannya supaya tidak timbul fauda. Dalam bahasa Arab kata fauda, maknanya tidak timbul benda yang menjadi celaru, cacah marba dalam negara. Bahaya tu. Mana bila kita kontrol, tak boleh sewenang-wenang lah orang nak marah. Itu dia panggil supaya undang-undang itu dilaksana berdasarkan pada pemerintah, hakim yang memutuskan. Baik. Yang ketujuh, fawaidul hadis. Beberapa faedah daripada hadis yang kita belajar ini. Berapa faedah? Dalam kitab kita kata ada 6 faedah. Faedah yang pertama, fawaid hadis macam kesimpulan lah kepada hadis kita ni. Agama yang dianggap mu'tabar adalah agama yang menjadi ikutan dan pegangan golongan jamaatul muslimin dan mereka golongan yang terbesar dalam kalangan mereka. Ad-dinul mu'tabar, agama yang dikira. Agama kita lah, agama Islam ni. Yang kedua, gesaan agar beriltizam mengikuti kumpulan umat Islam dan tidak bertindak berkecuali daripada mereka. Jangan hidup kira seorang, jangan. Yang ketiga, menjauhkan diri daripada tiga-tiga jenayah ini dan berhati-hati agar tidak terlibat dalamnya. Kita kata na'udzubillah. Dalam tadabbur kita dalam ayat surah pagi tadi kan, ayat wala yashhaduna zur kan, maka dalam ayat yang kita baca tu sudah ada punca kerusakan manusia ni mari daripada mana? Mari daripada syirik, mari daripada terlalu marah, mari daripada mengikut syahwat. Ini punca dia ni. Walladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar.
wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala yaznun. Tuan-tuan boleh cek tengok balik dalam kuliah subuh kita tadi. Tafsir surah Al-Furqan. Yang keempat, mendidik masyarakat agar takut kepada Allah dan sentiasa menyedari bahawa Allah melihat mereka sama ada pada waktu bersendirian atau dalam khalayak ramai sebelum pelaksanaan hukum hudud. Ini kita kena ingatlah, jangan kita kira bila kena tangkap baru bersalah lah. Kita jauhkan diri daripada maksiat ini. Lebih-lebih lagi maksiat yang tersembunyi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Thauban, kata Nabi SAW, aku tahu ada sekumpulan umat ini datang pada hari kiamat dengan pahala yang banyak. Pahala solat, pahala tu, pahala ni. Tapi pahala dia sudah jadi apa? Sudah jadi haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Jadi debu. Thauban tanya Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Nabi kata, orang ni solatnya macam kamu, bertahajud pada malam, tapi bila dia sunyi-sunyi, tak ada orang, dia langgar larangan Allah Azza wa Jalla. Mungkin ni ada orang duduk cerita, orang baik, tapi terjebak dengan perzinaan, terjebak dengan liwat. Na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Ini sangat berbahaya. Maknanya, kita kena takut pada Allah SWT ni, waktu zahir, waktu tak ada, tersembunyi, semua takut. Yang kelima, hudud dalam agama Islam adalah satu pencegahan. Dan ianya matlamat sebagai pemelihara atau pelindung. Ini panggil hudud ni, zawajir wa jawabir. Maknanya dia mencegah dan dia juga bila orang terjebak dengan dosa, dilaksanakan hudud, maka dia terlepas daripada hukuman nanti di akhirat. Yang terakhir, al-qawad ataupun qisas, balas bunuh ini, dan pada pendapat mazhab Hanafi tidak dilaksanakan melainkan dengan pedang. Walaupun orang itu bunuh orang dengan korek telinga ke apa dia, tapi sewaktu kita nak laksanakan undang, pancung dengan pedang. Kata Imam Syafi'i, si pembunuhlah dibunuh dengan cara sebagaimana ia telah membunuh orang lain, dan bagi wali diperbolehkan untuk menggantinya dengan pedang. Maknanya kalau dia bunuh orang, contohnya dia pukul sampai mati, pada asalnya kita boleh juga pukul dia sampai mati. Ambil batu, ambil kayu. Tapi boleh je kita tukar dengan pedang. Jadi pelaksanaan yang ada sekarang ni, yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi, tuan-tuan pun tengok video dia tu, iaitulah dilakukan ketika dengan pedang. Qatl al-bisayf. Baik, tamatlah kita. Para pelajar sekalian, alhamdulillah, kita akan masuk hadis yang ke-15 dalam siri yang kedatang, min khisalil iman. Di antara ciri-ciri benarnya iman seorang itu ada 3 ciri yang kita akan baca dalam siri akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.